yang cuba nak membawa kelainan dalam masyarakat umat Islam. Dan pada mantan PM itu menyatakan ketokohan Kasim Ahmad ini adalah hampir sama dengan ketokohan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Lalu dipanggil beberapa profesor kampung, Kengkang dan Kongkang. Panggil belakang. Termasuk Syekh Astara Jabat. Lama dah hilang, timbul balik. From Thailand. Dipanggil pula Chandra Muzaffar dan beberapa bekas pensyarah-pensyarah universiti yang rajin menulis dalam utusan meloya. Untuk menyatakan kepada hadirin ketika itu dengan kos yang begitu tinggi, nak mengkaji, nak memikir dalam tajuk seminar pemikiran Kasim Ahmad yang menyebut antara perkara utama orang ini orang yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Allah Ta'ala berkata, ada di kalangan kamu dan barang siapa yang kufur, yang kafir. Tak kira kafir ini bukan Cina, India, bukan penyembah berhala saja. Orang yang kafir, orang yang kufur, orang yang menolak apa dibawa oleh Nabi SAW. Antara key pemikiran Kasim Ahmad yang cuba nak dibahaskan dalam seminar sehari tersebut dengan kos puluhan ribu ringgit, ratusan ribu, dibuat dalam Yayasan Kepimpinan Perdana, dibuat dalam keadaan dia diberi ruang yang begitu besar. Sedangkan nak buat program lain, tuan-tuan, hatta di kawasan Putrajaya, bukan sekadar nak buat program, ada tokoh ulama yang singgah nak sembahyang pun tak bagi. Pernah kita dengar tuan, Tunku ni Aziz tak dibenarkan sembahyang Zuhur. Bukan cakap nak sembahyang Zuhur pun tak dibenarkan. Idea hari ni, idea kalangan orang yang sekular, bukan sekadar sekular yang sampai tahap gaban dah melampau, menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Antara penentangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempertikaikan kalimah syahadah. Kerana Kasim Ahmad menyatakan memasukkan kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seolah-olah masyarakat umat Islam nak mendewa-dewakan Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan diberi ruang nak cerita tentang hari ni. Allah Ta'ala kata puak ni faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang ni orang yang sesat, dah sesat, lagi menyesatkan dan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, belum selesai isu Syiah, belum selesai isu pelbagai benda yang melibatkan akidah, timbul pula puak ni. Kalau saya ulang, saya minta maaf. Tuan-tuan, dalam multaqa Imam Guru Takmir pegawai masjid di UTP baru ni, ada wakil pergi tak? Siapa pergi? Khamis lepas ya, multaqa nak cerita dalam ceramah dibentang ketua kerja, dua ketua kerja. Yang pertama, bahaya Syiah. Ya, orang Melayu pun tak tahu apa tu Syiah. Yang kedua, dia ambil tema perpaduan sebagai tonggak kesatuan ummah. Sedap juga tajuk tu. Fahamlah je. Semasa isu Syiah dibentangkan kepada puak-puak imam ni, saya ajin tanya. Duduk sebelah saya tu imam daripada Kelantan seorang, sebelah Malim Nawar seorang. Saya tanya belum mula program, Cik Imam tahu tak apa Syiah? Jawab sambar, haram satu pun tak tahu. Tak tahu, dia tak ambil kisah. Tak. Pasal kalau kita ambil kisah pening kepala orang. Betul juga pada dia, tak apa lah. Cerita dalam ceramah dijemput pensyarah daripada JAKIM,
cerita dengan slide tentang Syiah. Di luar dewan dibentang dengan slide dalam TV, buku-buku Syiah, gambar-gambar pimpinan-pimpinan Syiah. Bersama itu ada beberapa orang kitangan Jabatan Agama Islam, Jabatan JAKIM dan sebagainya. Untuk orang bertanya, nak slide buku gambar-gambar tu apa benda ni? Tengah bentang tuan-tuan dalam dewan, di luar dewan datang seorang budak universiti, pelajar universiti UTP daripada Iran. Seorang budak, bukan pensyarah, bukan profesor, budak pelajar. Dan waktu tu saya keluar, dengar Syiah aku tak faham, keluar pusing kat luar tu. Tengah keluar tu, datang budak Iran ni, dia tanya, pasal apa letak gambar Ayatullah Ruhullah Khomeini kat sini? Tuan-tuan, rupa-rupanya puak-puak ni tak bersedia nak menjawab. Bakat makan lebih panas. Pasal apa tayang gambar orang Syiah beramal gini? Pasal apa diletakkan buku-buku yang berkaitan dengan Syiah? Tak berani seorang pun nak jawab, Syiah ini musuh Islam. Tak ada. Dalam tu berapi cakap. Tuan-tuan, tak bersedia untuk menjawab. Bukan tak saya jawab, dah bersedia pula untuk menyatakan buat benda yang dilarang oleh Nabi syariat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah ini. Kalau nak tayang kejahatan, keburukan Syiah, biarlah dengan persiapan yang rapi. Kalau orang bertanya, kita boleh jawab. Kita tahu Syiah sesat. Tapi kalau berhadapan dengan orang Syiah, nak jawab dia tak? Ni suasana kita. Tapi hari ni dah kita pun tak faham lagi apa tu Syiah. Datang pula orang menyatakan mengucap dua kalimah syahadah, mendewa-dewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan dia di ruang yang begitu besar. Yang kedua, pemikiran Kasim Ahmad adalah menyatakan rambut bukan sebahagian daripada aurat wanita. Dan dia memperlekehkan wanita-wanita yang berhijab. Sedangkan ulama mu'tabar, seluruh ulama tidak ada satu pun yang membantah tentang soal aurat. Nyatakan Nabi yang bukan aurat pada wanita hanya dua, tapak tangan dan muka. Itu pun jika tidak ada fitnah. Kalau fitnah, itu pun kena tutup. Datang Kasim Ahmad bagi satu kebebasan. Banyak aurat, rambut ni bukan aurat, tak tutup pun tak apa. Contoh orang yang berfahaman sekular, nasionalis, tak ngaji kitab, tak ngaji bab akidah, oh ini peluang baik. Peluang baik untuk tak tutup aurat. Kerana dia bukan aurat dan tak berdosa kalau dia aurat. Pasal apa? Semayang tutup aurat pula, dia pelik juga. Tak perlu kita berhujah dengan dalil nakli, hujah dengan dalil akli cukuplah. Ya, kalau tak tutup aurat, rambut bukan aurat, baik semua kita tak payah berpakaian. Ya, jalan open air. Tonton, bayangkan. Sehingga petang malam saya cek lagi dengan kawan-kawan kita di Sungai Petani, adakah ada sorak telah membatalkan program yang nak dibuat pada Jumaat depan. Kata Ustaz, setakat hari ni belum ada pembatalan. Satu program K-pop yang nak dibuat di tempat Taman Air Sungai Petani bersebelahan dengan Masjid Al-Hidayah. Bantahan dibuat di seluruh Masjid Sungai Petani, nyatakan jangan buat benda ni. Tapi jawapan yang selamba daripada Esko, kita ni nak bawa masyarakat untuk belajar budaya orang luar. Tonton dua benda. Okey. Yang pertama, kita anti Syiah. Satu hal. Dalam program tonton balik, buka YouTube, buka program Kedah berselawat dan Masjid Solo berselawat. Masjid Solo ni di Indonesia. Buka YouTube. Yang ada YouTube lah. Ada.
Tengok bagaimana yang kita konon-kononnya anti Syiah, semasa program dengan selawat atas Nabi itu, kita berzikir macam mana puak-puak Syiah berzikir. Duduk bersila, mulut menyebut kalimah selawat atas Nabi, tangan goyang macam menari. Ini amalan Syiah. Dibawa di stadium Darul Aman, tuan-tuan, 40,000 pakat joget. Walaupun tak berdiri lah, duduk. Itu amalan yang disebut dalam amalan antara puak Syiah, satu mazhab Syiah, yang berzikir mereka dengan cara menari. Kemudian bawa pula, belum selesai masalah zikir, selawat, kedah berselawat, nak buat pula K-pop. Kata esko dia, nak belajar budaya orang luar. Tuan-tuan jangan fikir jadi orang cerdik, kita fikir macam orang bodoh dah lah. Kita fikir orang bodoh lah. Mana dah. Cikgu wali. Tu. Dia kena cikgu wali lah. Tuan-tuan, Cikgu Ali contohnya dia bersetuju dengan budaya K-pop. Contoh, tuan-tuan bayangkan Cikgu Ali naik atas pentas pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek, pakai t-shirt ketat, duk joget macam K-pop. Tuan-tuan bayang macam mana? Cuba bayang tengok. Cikgu ni boleh tak? Muntah. Allah Akbar. Lari habis. Orang majlis lama kata confirm Cikgu Ali dah sesak dah. Mampus pun. Jenah jawab. Maknanya inilah yang dibawa, nak bawa budaya pendahan aurat pada masyarakat bagi orang Kedah, orang Melayu belajar budaya orang luar. Alhamdulillah ni kan. Pasal apa? Dalam kes kita tak meletakkan aurat sebagai satu kewajipan yang qat'i daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia akan buat benda ni. Yang ketiga, Kasim Ahmad mempertikaikan ulama dan meletakkan taraf ulama sama taraf dengan padri di gereja. Kasta mengapa? Kasta padri. Ulama dianggap Kasim Ahmad bukan kasta padri yang duduk atas geng 12 tu. Hak duduk bawah ni. Ni standard ulama Islam. Dia tak sebut siapa dia. Para ulama Islam sejak zaman tabi'in sampai dah kali ni, sampai kali kiamat, ulama dianggap macam padri, kata Kasim Ahmad. Pakat bincang, pakat buat seminar, bersetuju dengan pandangan Kasim Ahmad. Dan yang paling besar, ialah dia mempertikaikan hadis sebagai sumber hukum dan menuduh Imam Syafi'i yang memulakan doktrin baru dengan menyatakan hadis sebagai sumber hukum sama seperti Al-Quranul Karim. Dia menuduh Imam Syafi'i sengaja menambahkan doktrin yang baru dalam syariat, meletakkan hadis. Tuan-tuan bayangkanlah. Suasana umat Islam celaru dengan akidah, celaru dengan ibadah, mari pula buat ni. Dan ruang dia besar. Dia bagi habis. Dan ada pula orang yang mempertahankan ucapan atau pemikiran yang datang daripada laknatullah Kasim Ahmad ni. Termasuk Fathul Bari. Termasuk Fathul Bari pun ada. Mantan PM itu penaung. Penang paling besar kali. Kami hanya menerima Al-Quran, selain Quran kami tolak semua. Manakala tolak Quran, dia hanya terima Allah sebagai Tuhan dan Allah sebagai Rasul. Dia tak menerima Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ini orang yang beriman hanya dengan Quran. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, puak ni, puak yang ada di mana-mana. Pemahaman sekular ni ada di mana-mana. Orang yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, puak ni. Ada di tempat kita, ada di kampung kita, ada di kawasan kita. Yang tak menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menerima hanya kod 13, kod 19 oleh Rashid Khalifah. Tuan-tuan tak tahu apa dia maksud kod 19 ni. Yang tak boleh nak menghuraikan Quran, tak boleh rujuk dengan hadis, tak boleh dengar cakap ulama, hanya dengar cakap Rashid Khalifah yang merujuk kod 19 ni. Kerana Al-Quran pada Rashid Khalifah tak boleh diterjemahkan, melainkan ada part-part tertentu, 19 part saja
yang boleh diterjemahkan Al-Quran berdasarkan pandangan tokoh yang dipuji oleh Kasim Ahmad sendiri.